Cakap lagi, cakap. Cakap. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Oi. Ambil dulu. Jaga-jaga sikit ah. Ya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Okay. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua saya ucapkan. Jadi hari ini kita datang ke Pos Malaysia di bahagian Simpang 4, head office mereka. Jadi hari ini kita nak serahkan satu memorandum tentang diberhentikan kontrak pekerja-pekerja. Dan kita dimaklumkan pekerja-pekerja yang diberhentikan kontrak adalah lebih 1,000 orang. Lebih 1,000 orang. Jadi hari ini kita kontrol di belah-belah Penang yang mana kita ambil nama lebih kurang 30 lebih. Lebih kurang 45 orang ke 50 orang. Jadi hari ni kita bukanlah kita datang ni untuk protes. Jadi bukanlah kedatangan kita ni untuk buat kacau bilau, tidak. Hari ni kita hanya just nak hantar kita daripada NGO Pejuang Nusantara hari ni, yang mana kita membela nasib rakyat. Jadi hari ni kita datang untuk memberi satu memorandum untuk kita meminta kepada Pos Malaysia hari ni satu ihsan kepada pekerja-pekerja yang dibuang macam ni. Jadi kita rasa macam tak sepatutnya lah, sebab luar ni keadaan musim Covid. Kalau bukan musim Covid, saya rasa saya boleh terima lagi lah, sebab mereka pun boleh cari kerja lagi. Jadi hari ni pun yang datang ni pun agak ramai, tapi kita pun boleh tunjuk orang dulu. Jadi kita hari ni kita minta ihsan lah daripada pejabat Pos, Pos Malaysia. Tengoklah bagaimana yang Pos nak membantu. Adakah ambil untuk bekerja sambung balik kontrak ke, ataupun memberi satu inisiatif apa-apa lah, sagu hati ke, untuk mereka mencari pekerjaan baru. Sebab kita kena faham hari ni bila pandemik Covid hari ni, maka pekerja-pekerja hari ni nak mencari kerja baru agaklah sukar. Untuk maklumat statistik, lebih kurang 121,000 lebih kebanyakan diberhentikan kerja. Ini statistik daripada Timbalan Menteri Sumber Manusia Awang Hashim. Jadi maknanya ramai tuan-tuan di dalam Malaysia ni lebih kurang 100,000 lebih. 100,000 lebih yang diberhentikan bekerja. Jadi bagaimana mereka nak mencari nafkah untuk survive kehidupan mereka balik dalam masalah pandemik ni. Yang kita tahu hari ni pandemik, semua sektor-sektor, semua peniaga-peniaga mengalami masalah ekonomi yang kita hadapi hari ni. Jadi kita fikirlah apabila mereka diberhentikan kerja sebegini, maka bagaimana mereka nak mencari kerja baru? Agak sukar. Jadi saya nak panggil satu wakil daripada kontrak Pos Malaysia yang bekerja. Kita minta saudara Wan untuk cakap sedikit. Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. Saya wakil daripada OO Pulau Pinang. Jadi kami berhimpun hari ini secara aman. Kita tak mau buat kesusahan apa-apa. Kita cuma nak pihak Pos Malaysia pertimbangkan balik keputusan mereka yang sebelum ni, yang ni notis yang dah bagi pada kami ni. Sebab dalam keadaan pandemik ni,
Macam mana kami nak survive? Nak cari kerja banyak tempat kosong, tak ada. Banyak tak ada tempat. Banyak tak ada tempat kerja kosong di tempat lain. Dengan ada yang kawan-kawan yang dah keluar van, terpaksa banyak bulanan sampai 1,000 lebih sebulan. Mana kami nak cari semua benda ni kan? Jadi kalau alasan low volume tu kami tak boleh terima lah, sebab majoriti kawasan Penang ni tak ada lagi dah tempat yang tak ada low volume. Kan semua barang ada. Jadi minta Pos Malaysia Berhad kalau boleh pertimbangkan balik lah. Lagi satu, berkenaan dengan security deposit ni, kami diberhentikan kalau nak ikutkan notis 15 hari bulan 6. Kalau ikut notis tu memang cukup lah 14 hari. Tapi kami terima notis pada 21 hari bulan jam 9 malam. Kalau ikut kami terima notis, tolak dengan cuti Sabtu Ahad, kami cuma kira dapat dalam 7 hari je. Jadi kita minta yang tu lah. Mohon pertimbang balik lah apa yang Pos Malaysia buat. Dan kalau boleh kita minta belah ihsan, kami ni banyak tanggungan. Betul. Ada yang sampai dah berhutang untuk keluar van. Jadi tu lah tu. InsyaAllah. Jadi Para rakan-rakan lain pun boleh perjuangkan benda ni. jadi kita pun cakap mana Boleh cakap bagi pihak cakap lah bagaimana sekarang perasaan ni bila diberhentikan kerja dengan keadaan macam ni. Okay, salam satu Malaysia ya. Saya lagi ni OO Pos Laju daripada Bayan Lepas, Pulau Pinang. Okay, tentang yang termination ni, memang semua pun susah pada masa pandemik ni. Lagi-lagi bila kita dah keluarkan duit simpanan, beli van, ada tanggungan yang kita kena buat. Kebanyakan sudi rumah, baik semua sudi rumah. Kita yang kerja, nak tanggung anak, nak tanggung bini, sewa rumah pun nak bayar. Macam-macam lagi tanggungan kita yang kita kena tanggung. Lagi-lagi last kena termination letter tak sampai 14 hari. Ikutkan surat tu memang cukup 14 hari. Tapi surat tu dapatkan kita, yang email tu dapat, tak cukup 14 hari. Macam mana kita nak pergi cari kerja dalam masa pandemik ni, dalam MCU merata tempat kan? So kita harap pihak Pos Malaysia dengan pihak Pos Laju pertimbangkan semula lah. Kita memang semua berganding bahu buat kerja apa yang diamanahkan kat kita. Kita tak pernah ada yang tipu atau buat salah apa-apa. Kalau buat salah, seramai yang ada kat sini takkan main. Semua sokong. Okey. So kita rasa pihak Pos Malaysia akan pertimbangkan semula, buatlah apa yang patut. Kita pun rakyat Malaysia juga. Okey, kerajaan dah buat macam-macam benda untuk bantu rakyat dalam masa kesusahan ni. Janganlah buang kita macam ni. Okey. Harap Pos Malaysia buat apa yang patut lah. Ni lepas diberhentikan kerja ni, kerja baru dapat lagi dah? Belum. Dah merata tempat kita tanya. Semua dah ambil orang dah. So keluarkan nak jaga, sewa rumah nak bayar. Sampai bila kita nak susah macam ni tu? Betul. Takkan kita nak merempal di tanah sendiri tu? Betul. Jadi inilah luahan tuan-tuan. Kita harap banyak lagi lah sektor-sektor yang nak buang kerja ni fikir balik lah. Kita pun semua orang susah. Tapi hari ni kalau mereka diberhentikan keadaan macam ni, dengan nak tanggung van lagi, yang mereka dah beli. Jadi saya rasa ni satu bebanan lah. Jadi kita minta lah kepada Pos Malaysia hari ni, tolong prihatin lah, berilah ihsan yang baik sebaik mungkin. Jadi insyaAllah kita nak serahkan. Jadi jom kita dekat serahkan. Baik. Hari ni kita, saya rasa tuan pun dah tahu kot kedatangan kita hari ni untuk serahkan memorandum lah. Ini pekerja-pekerja yang dibuang hari ni. Jadi ada tak wakil untuk kita serahkan daripada pegawai ke? Okey, saya kena inform dengan yang dalam. Okey. Saya tak boleh terima apa-apa memorandum pun. Okey, Saya tak dapat apa, arahan dia orang tak boleh masuk kan. Okey, tak apa. Kita bukan nak masuk. Kita minta wakil ni keluar untuk kita serahkan benda dan kita nak bercakap sikit. Itu saja. Bukan kita nak buat kerja bila tidak. Kita nak bercakap sikit. Kita daripada pihak NGO. InsyaAllah saya maklum kat dia orang. Tengok apa keputusan dia. Boleh. Boleh. Minta jangan halang lalu lintas. Okey. Okey, sementara ni kita tunggu tuan-tuan. Kita minta satu wakil lah datang untuk ke sini untuk menerima memorandum. Jadi kita nak satu keadilan lah. Kita tidak mengatakan
benda ni salah dari segi undang-undang. Ya, mereka sebagai pekerja kontrak, tetapi dalam isu kemanusiaan, dalam isu keihsanan antara pekerja-pekerja ni. Jadi kalau mana mereka dihilang pekerjaan, mereka juga bagaimana mereka nak hidup dengan nak menanggung sebuah hidup keluarga, tanggungan-tanggungan mereka. Jadi saya rasa benda ni patut diambil kira lah oleh satu syarikat yang besar. Kita tahu Pos Malaysia, yang mana kita dapat tahu hari ni info pun mereka juga sekarang sedang mengurangkan pekerja-pekerja lagi. Jadi kita harap benda ni, yalah, ini isu rakyat, isu bagaimana pekerjaan hilang. Jadi kita kena faham lah, apabila pekerjaan hilang ni maka banyak benda side effect dia. Jadi kita harap Pos Malaysia ni tolonglah beri sedikit keprihatinan dan juga keihsanan kepada pekerja-pekerja ni. Jadi kita nak sementara kita tunggu, kita nak tanya sikit seorang-seorang. Kok siapa-siapa nak cakap lah bagaimana lepas diberhenti kerja. Mai tak apa, jangan malu. Mai seorang sikit tak apa. Nak cakap seorang sikit. Bagaimana perasaan lepas diberhentikan kerja ni? Perasaan tu kecewa lah. Sebab saya antara orang yang mula-mula masuk dalam projek Post Rider ni. So masa mula-mula tu memanglah janji manis lah semua kan. Bila masa mula-mula masuk, okey, kita akan jumpa mesyuarat dan meeting apa semua, cara baik lah kan, sign agreement apa semua. Tapi selepas daripada tu, lepas daripada setahun agreement kami sign, tetapi kami tak dapat balik salinan dengan alasan HQ nak apa? Nak stamp, nak bagi stamp lah apalah kan. So kami tak dapat penjelasan yang betul lah dalam. Kira abang dah kerja ni berapa lama dah bang? Saya kerja ni daripada mula 2019 bulan 10. So sampailah lebih kita dekat 2 tahun lah. 2 tahun lah. Sebelum ni memang tak ada masalah apa, semua Tak jalan ada elok. masalah, semua okey, tak ada masalah. Cuma cara mereka tu yang buat kami rasa betul-betul tekilan lah. Sebab saya pun ada 2-3 biji van lah sebab. Dan sebelum ni pun ada jalan 2 biji van lah. So lepas ni macam mana kami nak survive dengan keadaan tak cukup. Satu, tak cukup notis, 14 hari tak cukup. Yang kedua, dengan hutang van, tanggungan, itu semua hadapi benda yang sama lah kat sini. Itu je lah daripada saya. So saya harap timbangan yang lebih baik lah daripada pihak pos pada nasib-nasib kami ni. Bukan kata kami di Pulau Pinang saja, seluruh Malaysia. Jadi ada siapa-siapa lagi nak cakap seorang sikit? Mai tak apa. Kamu Lagi satu cakap. Lagi satu, masa pandemik ni kami pun frontliner. Okey, ada kebanyakan tempat PKPD, PKP dengan pakai mask macam ni, kita pergi 100 lebih tempat untuk serahkan barang pelanggan. Amanah yang diberikan oleh Pos Laju dan Pos Malaysia kami ikut. Tentang keselamatan kami, tentang keselamatan keluarga kami pun jaga, SOP kami ikut, semua benda kami buat. Tapi jangan naya kita macam ni. Itu saja saya nak minta dekat pihak Pos Laju dengan Pos Malaysia, pertimbangkan semula keputusan pihak atasan. Jangan orang bawa ditindas sebegini. Yang van-van yang parking kat sana, semua kita beli duit simpanan. Ada juga duit pinjam dari Alung. Saya tak malu nak cakap kita pinjam dari Alung, pasal kita nak jaga nasara hidup, nak jaga keluarga. So duit tu pun tak habis bayar lagi. Macam mana kita nak settle benda-benda ni semua kalau diberhentikan begitu saja? So harap seperti yang Tok bagi tahu, bagilah apa-apa yang boleh kita teruskan kehidupan kita selagi kita dapat satu kerja baru. Jadi kita menunggulah tuan-tuan lah. Kita menunggu daripada pihak pos untuk terima wakil lah untuk kita serahkan memorandum hari ni. Jadi tuan-tuan dengar semua ni lah, sampai ada yang pinjam Alung untuk beli van untuk bekerja. Tetapi tiba-tiba diberhentikan bekerja ni, saya rasa sedih lah tuan-tuan. Kita sebagai rakyat Malaysia, kita rasa sedih lah dengan keadaan hari ni begini. Dan kita tak tahulah bagaimana ramai lagi tuan-tuan sebenarnya. Ini baru sebilangan, saya rasa ramai lagi yang diberhentikan bekerja. Jadi bagaimana nasib mereka? Dan kita harap hari ni kerajaan perlu juga melihat hari ni apa yang telah terjadi kepada rakyat hari ni. Saya minta kepada kerajaan hari ni tolong prihatin kepada rakyat. Ramai yang diberhentikan bekerja.
Dan kita tahu hari ni kes bunuh diri pun meningkat. Akibat apa? Akibat tekanan daripada ekonomi yang kita hadapi ni. Kita harap kerajaan hari ni tolonglah buat sesuatu demi kebaikan ekonomi, demi kebaikan kesejahteraan rakyat hari ni. Janganlah kita asyik nak berebut kuasa, nak berebut kerusi, nak berebut siapa nak jadi Perdana Menteri, sampai akhirnya rakyat hari ni merana dengan sikap-sikap menteri-menteri, sesetengah menteri yang di atas. Kita rakyat masih bersabar. Rakyat boleh ikut apa yang kerajaan mahu. Rakyat ikut hari ni. Rakyat suruh PKP lockdown, kita ikut. Tapi kita dapat lihat berbagai-bagai isu yang berlaku. Bagaimana menteri-menteri boleh makan durian ikut suka. Yang sedangkan rakyat disuruh dikurung dalam rumah. Di mana keadilan? Adakah ini double standard yang ditunjukkan oleh kerajaan kepada rakyat? Jadi bila mana rakyat hari demi hari untuk melangsungkan PKP yang diumumkan oleh kerajaan, maka hari ini pekerjaan hilang. Ini satu contoh. Pekerjaan hilang. Jadi bagaimana rakyat nak cari duit untuk nak suai keluarga? Saya nak tanya kepada menteri-menteri. Walaupun kamu kata kamu memberi sumbangan, bantuan, ya kita faham, kita terima kasih kepada kerajaan, tetapi adakah cukup 300,000 kepada rakyat untuk hidup 5-6 bulan? Saya rasa ini tidak fair lah. Dan saya harap hari ini kepada syarikat-syarikat, tolong pertimbang. Kita pun faham syarikat pun dia buang kerja terpaksa sebab mereka pun menanggung kerugian. Mereka pun menanggung kesusahan ekonomi, kejatuhan ekonomi. Jadi hari ini kita nak cakap, kita minta lah kepada main dekat sini. Kita harap hari ini kerajaan kena buat sesuatu lah. Menteri Sumber Manusia kena fikir sesuatu demi pekerjaan-pekerjaan ni. Kita tak maulah kes-kes bunuh diri, kes-kes kemurungan ni terlampau tinggi melonjak. Yang mana yang nak menanggung derita adalah rakyat Malaysia hari ni, tuan-tuan. Kita haraplah pandemik ni habis cepat mungkin. Dan kita harap kita boleh hidup bebas seperti negara-negara lain. Di negara-negara China hari ni, China, yang mana mereka juga mula-mula mencetuskan COVID-19 ni, mereka hanya 3 bulan dah semua pulih. Australia dah pulih 6 bulan. Jiran kita Singapura hanya 1 tahun mereka dah pulih hidup seperti biasa. Tetapi kita hari ni dah lebih nak masuk 2 tahun lah, tuan-tuan. Dah nak masuk 2 tahun. PKP, PKPD, PKP, macam-macam fikir lah. Sampai kita pun tak boleh nak fikir lah. Jadi kita harap lah. Ada tak wakil? Ada. Kita harap lah ni. Dan bakal, ramai lagi yang bakal akan dibuang aja. Cakap, mas cakap ni. Mana. Ni. Cakap sikit. Assalamualaikum tu. Saya Razi daripada Lebuh Tutorial. Wakil daripada UU Lebuh Tutorial. Saya cuma nak bagi tahu kat sini, harap pihak pos laju pertimbangkanlah balik keputusan ni tu. Sebab kami diberhentikan tiba-tiba tu tanpa ada apa-apa notis. Banyak di antara member kawan-kawan saya yang daripada UU Lebuh Tutorial ada yang berkeluar van baru. Dia pun nak sara hidup. Semua orang ada masalah yang sama. Tapi harap pos laju janganlah buang kami macam tu saja. Lagi dah bekerja berapa lama lagi? Saya bekerja lebih kurang setahun lebih. Macam saya tu, kami company ambil sub. Pekerja saya di bawah saya. So makna kata bukan saya saja yang tanggung seorang-seorang tu. Saya kena jaga pekerja saya tu. Pekerja saya dah ada 2 anak. Habis macam mana dia nak survive? Kalau kata dengan begitu saja pos buang kita kan. So saya harap pos laju dapat pertimbangkan balik keputusan ni. Cakap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey, saya yang dikenali dengan nama Muhammad di Pos Malaysia. Saya berharap pihak-pihak pos yang mana yang di atas tu tolong ambil perhatian sikit pada kami. Yang mana kami sini sekarang dah terjejas dengan pendapatan yang ke mana kami tengah bekerja seronok-seronok, tiba kami dah berhenti dengan tiba-tiba. Dengan tak ada sebab yang mana kita kata kita tak ada sebab, kita orang kata tak ada nak bagi sebab. Cuma dia berbuang macam tu saja. Jadi kita harap pihak-pihak yang mana yang
yang berkenaan tolong ambil perhatian kepada kami yang mana kami terjejas teruk dengan keadaan yang sekarang ni dengan pandemik COVID. Nak bergerak ke sana ke sini tak boleh. Jadi kami harap pihak pos tolong ambil perhatian kepada kami untuk bagi balik kerja balik kan. Kami akan ikut apa saja yang diperintahkan. Tak ada masalah. Cuma kita nak kerja balik sebab keadaan sekarang ni memang kita teruk sangat. Tolong kami semua lah minta ya. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Ini daripada state provinsi Malaysia. Okey. Cik Kamil. Okey, Ini tuan. wakil pengurusan. Okey, salam. Jadi hari ini saya datang pada NGO lah. NGO Pejuang Nusantara. Okey, mewakili pekerja-pekerja yang diberhentikan kontrak. Kita faham hari ini pihak pos menanggung kerugian dan memanglah kalau ikut sistem buruh pun tidak ada masalah, tidak ada isu. Tapi hari ini yang menjadi isu adalah tentang kemanusiaan, tentang keprihatinan dan juga ihsan lah kita minta daripada pihak pos hari ini. Sebab ramai yang semua boleh kata menanggungkan kesusahan, betul lah. Semua ada anak bini, semua nak hidup. Jadi apabila diberhentikan pekerja macam ni, mereka nak cari kerja baru pun susah tuan. Jadi saya harap ni dengan serahan memorandum yang kita akan bagi kepada tuan ni, dapatlah tuan dengan keihsanan daripada pihak pos berhad, dapatlah menimbang kembali ataupun memberi ihsan kepada pekerja-pekerja ini yang kita wakili hari ini, supaya mereka adalah sikit inisiatif ataupun sabu hati untuk melangsungkan PKP yang diumumkan kerajaan ni kan. Jadi mereka pun ramai dah cari kerja lain pun tak jumpa. Jadi saya harap dengan serahan memorandum itu dapat mempertimbangkan lah. Boleh, saya terima. Saya sebagai wakil pengurusan kita terima ni. Okey, baik. Terima kasih lah. Baik. Okey. Assalamualaikum. Salam. Okey, selesai sudah kita dah memberi serahan memorandum dan kita haraplah serahan memorandum ni tidak di sini saja. Kita harap mereka akan sampai ke atasan lah untuk pos berhad hari ni demi untuk keihsanan lah yang kita minta ni. Jadi ada siapa nak cakap potong ni? Saya wakil daripada UU Pulau Pinang merakamkan ucapan terima kasih pada Tok Singa yang sanggup dengar keluhan kami dan turun padang pada hari ini. Jadi kami semua ucapkan ribuan terima kasih pada Tok. InsyaAllah sama-sama kita berjuang ni, insyaAllah lah kita berjuang untuk rakyat dan juga yang mana yang kena apa-apa lah yang tidak keadilan. Kita tidak menyerah kaum dan mangsa. Kita turun hari ni, kita menunjukkan kita bersama-sama rakyat, khususnya rakyat. Ini ada cakap. Dengan ni saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih Pak Tok Singa dengan semua rakan-rakan yang mai. Ini masalah kita semua dua satu payung. Tak kira bangsa, tak kira agama. Pada Tok Singa dan rakan-rakan semua yang sudi datang ke sini untuk meluangkan masa dan tolong dengar rintihan kita sebagai rakyat Malaysia. Saya mengucapkan ribuan terima kasih dan harap pihak Pos Malaysia dan Pos Selangor pertimbangkanlah semula apa keputusan yang anda dah buat. Jangan sampai, sorry lah saya kata begitu, jangan sampai ada lagi kes terjun Jambatan Pulau Pinang sudah. Pasal kita dah tertekan, betul-betul tertekan. Sekian. Pada ini saya tuan-tuan, saya pun ucap terima kasih kepada mereka juga kerana sanggup memberi kepercayaan kepada kami sebagai NGO untuk membawa isu ini. Saya ucap terima kasih kepada semua dan juga kepada penonton-penonton yang share semua ni. Kita harap benda ni tidak disenyapkan beginilah. Kita harap dapatlah keihsanan kepada mereka. Jadi insya-Allah di situ saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua. Saya ucapkan dan saya mohon maaf jika salah dan kata saya. Saya sudahi wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.